Fatin, sebelum kita mula, saya nak tanya awak tahu tak kenapa diberi terma gelaran rock kapak? Kenapa Yana? Ni Ana nak share dengan anda semua. Terminologi rock kapak, dikatakan bermula dari arena muzik blues lagi. Yang mana terma kapak atau senapang yang sering digunakan oleh pihak penjenayah secara tradisionalnya akan dibawa dan disimpan di dalam beg. Apabila seorang pemuzik itu mengeluarkan gitar daripada beg, ianya kelihatan seperti mengeluarkan kapak itu tadi. Tapi bagi perspektif di Malaysia pula, dikatakan ia menjelaskan terminologi rock kapak itu bermula dari asas makna kapak yang lebih kelihatan ganas dan berani. Serta dikatakan persembahan rock kapak dahulu bermula di tapak-tapak parkir kereta, dan salah satu daripadanya adalah Battle of the Bands 1986 yang berlangsung di tapak Expo Sungai Pinang di seberang jaya Pulau Pinang. Wow. Jadilah terma rock kapak. Betul, itu terhasilnya rock kapak. Tapi kita nak sekarang ni, kita nak bawakan legenda-legenda rock kapak kita yang hari ini kita dah datangkan khas di set wanita hari ini. Jomlah kita kenalkan mereka yang mana aura pun dah terasa duduk sebelah. Kita nak di sebelah saya, kita bersama dengan Datuk Nash. Apa khabar Datuk? Baik, alhamdulillah, syukur. Sihat juga. Datuk. Seronoknya tadi dalam bilik makeup sempat kita berbual sikit dengan Datuk. Ramai yang Datuk cakap sikit, nyanyi sikit. Belum start lagi. Dan di sebelah Datuk kita bersama dengan Abang Akid. Salam. Acid. Abang Acid. Dan juga Syarul Ekamata juga bersama dengan kita hari ini. Apa khabar semuanya? Abang Syarul. Lengkar rambut abang dan di sebelah saya pula kita terbangkan jauh dari Sarawak. Kita bersama dengan Kak Pat dari Candy. Apa khabar kakak? Alhamdulillah sihat. Di sebelah sana kita ada Kak Nancy. Kak Nancy. Sihat ya? Sihat. Terima kasih sebab sudi bersama dengan kita semua pada hari ini untuk menggamit memori rock kapak Fatin. Ya, kalau boleh ada macam lagu-lagu sikit kan. Macam barulah ada auranya. Kita nak bercakap mengenai rock kapak lah hari ini kan. Kalau kita melihat kepada kita punya transaksi ataupun transisi. Macam tu transisi kita dari dulu dan juga sekarang ni mungkin berbeza kan. Kita nak tanya kepada wanita terlebih dahulu kan. Bagaimana sebenarnya melihat dulu dan juga sekarang ini rock kapak? Sebenarnya rock ni tak ada beza dulu dengan sekarang. Cuma mungkin lagu tu, cara kita rekod lagu. Sebab dulu dengan sekarang tak sama tau. Dulu kita rekod, kita pakai macam yang benda yang pusing pakai tangan sendiri. Sekarang tak ada. Benda tu memang tak ada. Kita kena pakai digital. Itu yang membezakan sebenarnya. Tapi lagu rock semua sama je. Tapi mungkin dari segi orang kata liriknya, serikatanya, penyampaiannya. Mungkin lagu rock dulu lirik dia straight. Aku suka kau, kau suka aku. Macam tu kot. Sekarang ni kena ada bunga-bunga sikit. Kan? Selalunya yang saya dengar macam tu lah. Tapi Fatin, awak tahu tak kumpulan Candy ni sebenarnya antara kumpulan yang pertama sebenarnya kan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan rock wanita pertama register di Malaysia. Tahniah sekali lagi. Walaupun dah lama dahulu tetapi sejarah tu masih lagi diingati sehingga ke hari ini. Walaupun kami belum lagi kan bersama kakak-kakak kita ialah karaoke bagai kan. Tapi kita dah tahu dah lagu-lagu daripada Candy sendiri kan. Kak Nancy, dah dengar sikit suara. Senyum. Dia malu sikit. Kak Nancy, macam mana Kak Nancy melihat lagu-lagu seperti Akan Ku Tunggu ni masih lagi menjadi siulan sehingga ke hari ini? Bangga, yes. Dan terima kasih kat semua yang menerima lagu Akan Ku Tunggu pada era itu, which is actually masa tu kan alternatif tengah naik kan. So Akan Ku Tunggu is a different kind of level rock penyampaian dia. So actually kita rasa bersyukur juga to have Adri to be our producer untuk lagu tu, dan dia juga yang membawa pembaharuan pada muzik masa tu. Masa era tu. Waktu tu 97 dan sekarang 2022 masih lagi diterima lagu Akan Ku Tunggu. Seronoklah kan. Kita nak tanya kepada Datuk pula, Datuk Nash. Datuk dulu kalau kita melihat bagaimana sebenarnya Datuk awal-awal dulu kan, apa antara memori-memori yang dulu memang itu yang paling ingat sampai sekarang ni? Kita dulu nak jadi penyanyi ni ataupun nak adakan satu kumpulan ni bukan mudah. Sebab kita betul-betul ada bakat, ada jiwa
Dan kita tahu kita punya confidence level kita tinggi, baru kita bagi kita ketengahkan. Itu pun curi-curi. Kenapa curi-curi? Sebab orang tua-tua dulu dia tak minat, dia tak suka dengan muzik-muzik hiburan ni. Kan? Jadi dia tak minat sangat lah. Bukan kata tak suka betul, tapi ada di antara mereka tu yang pandang macam alah, hiburan ni macam benda yang tak ada masa depan. Okey. Benda-benda yang macam tu lah. Tapi sekarang ni dah berlainan pula. Jadi itu benda yang nampak perbezaan antara dulu dan sekarang ni. Itulah yang saya katakan tadi tu, kita nak pergi nyanyi pun kita kena nyanyi nyorok-nyorok. Bakat yang kita ada tu. Jadi kita tak seperti hari ini. Jadi saya dilahirkan dalam Battle of the Bands bersama dengan 5 kumpulan rock gergasi negara. Wow. Antaranya ialah Lavender, SYJ, Bloodshed, White Steel dan juga Ella and the Boys. Wow. Okey. Kalau kita dengar cerita-cerita Tengok tu, gambar. dahulu kan. Romantik. Datuk dulu rambut pun panjang ini kah? Rambut awak pendek. Tak pernah panjang tu. Betul. Ini antara memori yang orang kata dapat kita lihat semula untuk generasi masa kini supaya lebih Gambar menghargai. pun dah legend. Betul. Iaitu Rock Car Park. Betul lah Datuk Rock Car Park. Datuk, betul. tak ada bezanya. Memang sama daripada dulu sampai sekarang. Allah, terima kasih banyak-banyak. Dah tua dah sebenarnya. Ya Allah, Datuk. Meremang tadi kita dengar. Dan sebenarnya kan Datuk, selepas lagu Pada Syurga di Wajahmu memenangi AJL ke-7 1992 waktu tu, itu sebenarnya membuka lebih banyak ruang dan peluang juga kan. Dan orang kata waktu tu muzik rock kapak pada waktu itu memang tengah booming. Benar. Betul? Betul. Jadi bagaimana Datuk melihat transisi perubahan pada waktu itu, Datuk? Baik, dalam kehidupan sama ada muzik atau apa saja memang tidak ada benda yang kekal. Benda yang kekal. Kalau kita ceritakan umpamanya seperti dalam kumpulan Lavender, kumpulan Search, kumpulan mana-mana kumpulan Sweet Charity ke apa. Dia orang ni ada tiba satu tahap dan tiba satu matlamat yang dah sampai, dah ada, dan masing-masing rasa macam okey, I think kita dah boleh berpecah lah. Banyak kumpulan-kumpulan yang banyak berpecah. Jadi bila berpecah, peluang bagi mereka-mereka yang lain ni ada another peluang buat album solo ke, buat gitar solo ke dan sebagainya. Jadi ini dah memang jadi satu trend dalam negara kita dari dulu hingga ke saat ini. Jadi apabila tiba pada ketika yang perpecahan itu, masing-masing nak hidup. Masing-masing ada masing-masing punya matlamat dia. Jadi peluang dia diberikan oleh syarikat rakaman ini dimanfaatkan dengan cara yang benar, dengan cara betul. Maka dengan sebab itulah lagu Pada Syurga di Wajahmu berada di dalam industri kita dan sehingga ke hari ini pun kita masih lagi berperanan mempunyai sahabat family dalam bidang muzik. Walaupun kita dah berpecah, tapi kita masih lagi kolaborasi di antara. Itu sebab saya kata satu benda yang ada yang kita nak tahu dalam dunia ni, tak ada apa pun yang kekal. Even kumpulan nasyid pun. Betul. Okey, itu apa yang dikongsikan Datuk. Kita bercakap pasal persahabatan Eka Matra. Yang mana dah lama. Abang-cik, yang orang kata kalau macam dari dulu sampai sekarang ni, Fain selalu tertanya-tanya kepuasan ataupun untuk pendengar dan juga untuk penghibur sendiri kan. Kepuasan dalam bidang rock ni. Kalau kita tahu macam balada kita melayan kan. Kalau rock ni sendiri macam mana Abang-cik? Okey, macam rock ni dia pada saya lah kan. Saya melontarkan jiwa saya dalam muzik rock ni. Saya suka heavy metal. Jadi kalau saya tension ke apa ke, saya akan dengar lagu heavy metal dengan kuatnya. Menikmati muzik dia, menikmati cara nyanyian. Itu yang kita lontarkanlah dalam jiwa kita. Itu yang saya meminati rock daripada kecil lah. Sebelum ada first Sweet Charity lagi. Saya dah meminati rock masa itu saya pun berumur dalam berapa tahun je. Berapa tahun memang tu? Dah minat sangat dah. Dah bersekolah lah. Tapi jadi benda tu saya suka dengan muzik rock daripada kecil. Saya suka nyanyi lagu-lagu daripada Sweet Charity. Impian nak menjadi seorang artis Dah tercapai. Abang Cik, kau boleh kongsikan apa antara lagu-lagu dari Sweet Charity yang menjadi kegemaran abang? Okey, saya suka lagu dia yang fast song dia. Lagu yang laju-lajunya. Laju-laju. Sebab
Lagu-lagu slow tu biasa macam Camellia, Teratai. Pada saya tu standard. Saya suka Musibah. Ribut ke. Jadi saya ni memang jenis suka melompat. Tapi saya tak suka ni sangatlah. Saya terasa lah sikit. Pasal apa? Pasal dia tak minat Lavender. Abang cakap sebab dia tak boleh lompat, tak baik. Bukan kita tak minat Lavender. Lavender memang nombor 2 dalam hidup. Nombor 2? Jaga hati ke? Kita Matra pernah menjadi band pengiring Lavender. Opening band. Wow. Bersama Lavender. Masa awal kami punya Awal pelibatan. kami dalam muzik. Okey. 2 kali kami dapat bersama Lavender. Memang Tapi masa pengalaman Tuan Panas berharga. tak pandang kami. Dia saling membagi ya. Datuk, janganlah tegas hati. Datuk Tak dah beli singgung jiwa, rau. Datuk. Tak adalah gurau Okey. juga. Tapi Abang Syarul, Dia macam ni lah. Tak boleh tak terkecuali. Okey. Kalau kita melihat kepada generasi sekarang ni, Abang Syarul tengoklah kan, ramai juga yang meminati sampai sekarang ini. Tapi dia punya, bukanlah nak cakap aura tak sampai. Mesti juga orang buka yang otai-otai juga. Apa sebabnya? Pada amatan saya lah. Nampak saya rasa pasal muzik dulu nak banding dengan muzik sekarang ni. Muzik dulu dia punya jiwa dia tu. Lagi kata orang tu, dia boleh kata orang tu boleh attract pendengar tu dengan lebih dalam. Kan, kalau sekarang ni muzik ni bukan kata tak okey. Tapi, yelah. Mungkin Macam dulu kami bila recording, kami diberi kebebasan untuk nak buat apa saja kat lagu tu. Ikutkan kita sendiri. Ikutkan jiwa kami. Macam dia contoh solo gitar dia kan. Itu semua daripada jiwa dia. Betul. Tak ada orang kacau pun. Tak ada kita kena suruh kau buat macam ni, tak ada. Kau buat apa yang kau nak buat. Dan produser pun menerima. Kebebasan berkarya. Yes. Biasa berkarya. Jadi kita tak ada dalam satu skop yang macam tu je. Tadi Abang Acik cerita suka lagu-lagu rancak daripada Sweet Charity. Kalau Abang Syarul, lagu bagaimana yang menjadi bagi sikit Lavender? Betul. Memang betul. Itu memang hakikatnya. Memang Lavender saya punya idola. Yes. Lavender lah yang buatkan saya tergerak untuk main gitar, untuk Ya, betul. main muzik dengan lebih aktif. Okey, Datuk Nash open table kejap lagi. Sebenarnya Syarul ni dia memang saya kenal almarhum ayah dia. Memang truly berbakat dalam bidang gitar. Masa zaman 60-an dululah. Dia memang dah cukup popular dah. Almarhum ayah dia Salihuddin. Dan darah itu jatuh kepada Syarul, dan Syarul mempunyai satu pendekatan gitar not only on a rock stream, tapi dia juga boleh main lagu-lagu tradisi dan sebagainya. Jadi dia ikut macam bapak dia. Jadinya saya nampak dia ni memang bukan calon-calon gitaris lah. Dia ada specialities dia. Mankidal ada, Arwah Samad ada, jadi Hillary ada. Jadi mereka ni semuanya dalam rock scene tapi berlainan dia punya touch dia. Jadi itu kelebihan dan keindahan mereka ini. Okey, bercakap mengenai touch kan Datuk? Abang Syarul, touch ni sebenarnya datang daripada jiwa ataupun dia boleh untuk dilahirkan melalui latihan ataupun pelapis? Exactly. Kita melalui latihan dan pendedahan. Okey. Okey, Fatin, kita dah tanya dah Abang Acik, Abang Syarul lagu kegemaran mereka kan. Ni kita sempat juga bertanya kepada orang ramai tentang lagu rock kapak kegemaran mereka. Agak-agaknya rata-rata akan mengatakan lagu Left-Handed ataupun yang macam. Jom kita saksikan. Kau menahan segala siksa di hati, hanya berdoa. Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi. Semakin jauh menyusul matahari, semakin aku hilang arah tujuku. Tidak kusangka yang terang akan suram, meskipun intan bayangnya jua tak berwajah. Sesungguhnya hidup sederhana.
tapi mimpinya. Wow, luar biasa. Okey Datuk, yang terakhir dan juga yang sebelum, komen Datuk sikit. Dia ada rock manja sikit lah. Rock manja ke rock malu tadi Datuk? Rock malu, rock manja. Okey, baik. Itu di antara lagu-lagu kegemaran mereka yang orang kata sehingga ke hari ini masih lagi ada jiwa rock dalam diri mereka. Betul. Dan untuk Kak Pat dan Kak Nancy sendiri kan, waktu itu untuk menjadi kumpulan wanita rock pertama di Malaysia kan, apa sebenarnya antara cabaran yang dihadapi? Macam mana persepsi masyarakat pada waktu itu? Cabaran dia, orang selalu bandingkan perempuan dengan lelaki. Okey. Bagi dia orang main muzik ni khas untuk lelaki saja. Lepas tu bila kita cuba tubuhkan kumpulan, dia orang cakap kumpulan perempuan ni tak ada masa depan. Sebab nanti dia akan kahwin, dia akan beranak apa semua kan. Tak semestinya. Contohnya? Kak kita maintain berita ni. Sebab kalau kita dah minat, benda tu kita tak boleh buang. Betul. Kan? Dah ada dalam jiwa kita. Kak Nancy macam mana? Mungkin sampai sekarang ni ada elemen yang lain pula nak diketengahkan dalam rock wanita ni. Elemen tetap rock. Masih lagi? Ya, tetap juga rock, tapi we are more into like macam new level of rock kind of stream, maybe lebih kepada popish, lebih kepada pendengar punya ni. Sekarang pun pendengar punya perception of rock tu sendiri lebih kepada melo-melo, tapi not into the hard part. Okay. So kita nak try benda yang lebih kepada fast song. Fast yang lebih kepada a bit of heavy sikit lah. Selepas ni kumpulan Candy sendiri ada perancangan untuk melancarkan single baru ke? Sekarang ni kita orang tengah busy untuk buat single. Nantikan. Nantikan. Tunggu. Tapi sedikitlah kan, memandangkan kita pun ada dua legenda rock wanita dekat sini. Mungkin ada sedikit yang nak dikatakan dan disampaikan kepada generasi muda zaman sekarang ni. Yang mungkin meminati music rock tetapi rasa macam takut nak bawa ataupun rasa music rock ni terlalu besar nilainya untuk mereka. Apa yang Kak Nancy dan juga Pat boleh sampaikan kepada mereka? Kalau tanya akak, selagi kita minat, kita teruskan. Kan? Penerimaan tu tolak tepi. Yang penting apa yang kita suka kita buat. Betul. Terima atau tidak, nanti penghujungnya baru kita akan tahu. Tapi kalau betul. Janji kalau kita suka benda tu, kita buatlah. Bagi saya macam itulah. Ada buka kelas vokal ke? Kok Fatin teringin nak masuk? Saya pun nak masuk, ada tak? Dia sebenarnya dalam music rock ni sebenarnya kita ni hanya jadi dia punya asbab dia saja. Yang sebenarnya kita menyanyi ni bukan untuk diri kita semata-mata. Kita menyanyi ialah untuk pendengar, untuk peminat dan untuk masyarakat. Jadi kita ni kena nak tahu, at least kita kena study apa yang peminat hendak. Macam sekarang ini peminat hendak benda yang kita nampak macam sekarang ni. A trend of music dah memang jauh sangat berbeza daripada dulu. Jadi mereka-mereka yang ada bakat, mereka yang ada nilai dalam muzik, dia mengikut kehendak. Kita macam niaga lah. Kita ikut kehendak pendengar. Melainkan kalau kita ada our own followers, betul-betul yang dia ni tak boleh, dia ni kena macam ni juga. So kita kena ikut sebab kita dah ada brand yang orang akan ikut kita. That is two different thing. Jadi soalnya apa yang kita nak bagikan pengisian kita dalam negara kita. Apa yang kita sepatutnya nak bagikan message dalam lagu dan nyanyian kita. Itu yang paling penting. Okey. Betul. Sebab apa, kalau yang dulu punya mungkin dia punya orang kata aura tu masih ada, baru sampai kepada kualiti yang penyanyi-penyanyi sekarang ini. Pakcik, di hujung ini kata-kata untuk pelapis-pelapis rock mungkin ataupun mungkin yang meminati bidang muzik khususnya. Okey, untuk pelapis-pelapis rock zaman ni sekarang ni nak cakap macam mana sebab muzik sekarang ni dah dipendekkan. Jiwa kami telah dipendekkan. Jadi usaha kami untuk menjadikan sesuatu melodi tu panjang, tak dapat dah macam dulu. Sekarang kita buat lagu, kita kena buat dalam masa 3 minit atau 4 minit. Jadi idea kita terhad. Jadi kepada pemuzik sekarang ni, kalau nak buat je. Baik. Jangan
kisah hal orang lain. Yang penting anda gembira dan kami sebagai pendengar pun yang siapa mendengar gembira menerima awak seadanya. Jangan tergagak maksudnya. Deliver terus. Ya, deliver terus. Ni kena dengar ni nasihat Utai ni. Dan sedikit dari Abang Syarul, mungkin ada yang nak disampaikan kepada peminat-peminat setia Eka Matra yang dah bertahun-tahun memberikan support. Okey, firstly nak ucapkan terima kasih lah pasal support yang diorang beri kita orang selama ni kan. And bagi mana yang terlibat dengan muzik rock tu, teruskan je. Teruskan. Maksudnya buat je, jangan macam Pat cakap, Pakcik cakap tadi kan. Just bo je. Memang untuk diri sendiri memang akan sampai dekat peminat kan? Betul. Mana-mana peminat. Fatin, sekejap. Sebelum kita bersama dengan kumpulan Half Hour Band, yang nak minta tetamu-tetamu kita pada hari ini untuk berikan satu perkataan yang melambangkan rock kapak personally untuk diri anda secara peribadi, okey? Kita mulakan dengan Abang Syarul. Satu perkataan je abang, rock kapak adalah jiwa. Apa Cik? Freedom. Datuk? Rock suci. Suci. Kebebasan. Be yourself. Be yourself. Wah, itu legenda rock kita pada hari ini.